Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So, 33. Bagaimana? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kanasallahu sirrah. Wa mimma tamada alaihi ahlu hadha az-zamani mubasatuhum wa mu'anasatuhum lil'asin walau annahum abasu fi wujuhihim lakana zalika khairan wa zajran lahum anil ma'siyah. Di antara perkara yang sering dilakukan oleh ahli zaman ini, di zaman Jawa lagi, zaman Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, zaman dia lagi, sebab penulis pengarang kitab ni ialah Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Di antara perkara yang sering dilakukan oleh ahli zaman ini ialah mereka menzahirkan senyuman dan kemesraan dengan ahli maksiat. Mana orang yang buat maksiat, dia zahirkan kegembiraan, ya, dia zahirkan setuju dan seronok dengan ahli maksiat. Orang ni ahli maksiat, membuat perintah Allah Ta'ala ditinggalkan, larangan Allah Ta'ala dikerjakan. Tiba-tiba dia tak ada apa-apa, ya, perasaan hati dia tu tak ada rasa apa-apa, seronok. Sekiranya mereka memasamkan muka mereka, hal itu adalah sangat baik dan boleh menghalang mereka dari terus menerus dalam maksiat. Tapi kalau mereka tadi maknanya menunjukkan sikap, ya, yang tidak, maknanya sikap yang tidak elok, maksud dia pun negatif, sebab maksiat dilakukan. Dan saya mungkin maksiat itu akan terelak. Macam dulu lah tuan ni, kalau berlaku satu perkara maksiat dalam kampung ni, jangan besar dia punya cerita dia kan. Hari ni dulu kalau orang kampung bawa jantan masuk Cina, dia habis je bantai ni, pukul. Sekarang tinggi tak ada apa siang malam dia buat saja macam bini dia. Contohnya lah, maknanya zaman kerosakan itu telah berlaku. Berarti dalam ayat Allah Ta'ala sebut, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu abna'ahum aw ashiratahum. Al-ayat. Kamu tidak dapat lihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang mereka kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang menentang mereka itu daripada ahli keluarga mereka, bapa-bapa mereka, anak mereka, kaum kerabat mereka. Maknanya sikap orang beriman, dia tidak akan apa, melahirkan kesukaan terhadap orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir. Kamu tidak akan dapat lihat orang beriman kepada Allah dan di akhirat, yuwaduna man hadallah, mencurahkan kasih sayang, kemesraan kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menentang Allah Ta'ala, orang yang mencurahkan kasih sayang, kegembiraan kepada orang yang menentang agama Allah, itu orang munafik. Ya, orang munafik. Munafik maknanya izhar iman wa idmar kufrah, itu nifak i'tikad. Kalau tidak pun nifak amali. Patut dia orang beriman, ya, maknanya sikap dia bukan begitu. Dia mesti tegas, maknanya dalam kebenaran. Dia kasih kerana Allah, dia benci pun kerana Allah.
Ya, bukan dikasih benci kerana nafsu lah. Jadi maknanya sikap di zaman Tuan Pengarang pun dah ada benda ni. Itulah mereka bermesra dengan orang-orang yang melawan ataupun membelakangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Keimanan mereka sudah bermasalah. Kedudukan mereka sudah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ukuran mereka adalah ukuran dan nafsu yang menyebabkan mereka terhijab dengan Tuhan. Batu baginda sallallahu alaihi wasallam akan terbuka dalam surah apa? Surah yang tidak ada basmalah. Surah apa? Suratul Bara'ah dan surah Taubah. Tahu kes ni? Apa sebab surah tu surah panas? Surah lain ada Fatihah, ada Bismillah. Surah Bara'ah tak ada Bismillah. Dia ada kes panas dalam tu. Apa kes ni? Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akan menghadapi satu suasana besar perang Tabuk, di mana memerlukan sokongan yang kuat daripada para sahabat. Ya. Jadi ringkas kita ada 3 orang dia takhalluf, dia tertinggal dalam perang Tabuk. Pada hari dah siap, di mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam medan peperangan dia tidak tinggal. Dan di dalam peperangan itu juga dia memang dah bersiap. Dia memang nak pergi, nak bersiap betul lah. Tiba-tiba ditakdirkan dia tertinggal. Bukan tinggal sengaja, tertinggal. Maka dikenakan denda oleh Allah Ta'ala pada dia selama 50 hari. Ya, tuan denda dia. Dia tu apa? Dia pergi dekat Nabi, pergi salam, Nabi tak jawab salam. Ya, dia pergi sini, Nabi pusing tempat lain. Hatta baqal ardu bima rahubat. Dia rasa macam sempit dunia kan. Kita kalau pergi salam pada tuan guru kita ke ataupun orang besar kita ke, dia tak, dia pusing tempat lain macam dia rasa. Ini bukan orang besar, bukan guru, ini Rasul. Ya, bila Rasul pulau dia 50 hari dengan arahan Allah Ta'ala. Ya, dia takhaluf, dia tertinggal dari medan jihad. Padahal bukan dia orang munafik, cuma Allah Ta'ala nak didik dia pendidikan secara pemulauan di pulau 5 hari sehingga turun ayat. Kalau tak lepaskan barulah terlepas. Dan cerita dia amat menggembirakan dia sepanjang hari dia, itulah hari dia dilepaskan, diberi keampunan oleh Allah Ta'ala dan diabadikan cerita itu dalam Al-Quran. Ya, buka dalam surah Taubah. Ya, maknanya Rasulullah pulau dia. Ya, dia ada 4 sistem, 4 cara dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dakwah tu peringkat mudah. Ada manusia ni dia mudah, dengan berdakwah tersampaikan dia terima, tak ada masalah. Ada kena mujadalah. Yang kedua kena berdebat, berhujah berdebat, dia jam, okey, dia terima, ada lesen tu. Dan ketiga ni iaitu dengan pemulauan. Dan last yang besar bil harbi, dengan angkat senjata perang. Itu 4 dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni pemulauan apabila ahli maksiat. Ini masalah ya, bila dia orang tak meraihkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, falau fatahalaka babal kamal lama raja'ta ila razail ara'aita man futiha lahu babul qasr hal yarji'u ila al-mazabil. Maka sekiranya Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada engkau pintu kesempurnaan, pasti engkau tidak akan kembali semula kepada kehinaan. Adakah engkau melihat orang yang dibukakan baginya pintu istana, adakah dia mahu kembali semula ke tempat buang sampah? Walau futiha laka babal kamal, sekiranya Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala membuka pintu ya engkau, pintu kesempurnaan. Babul kamal ay kamalul ma'rifah, kesempurnaan ma'rifat dengan Allah Ta'ala sebenar-benar.
ya, pasti engkau tidak akan kembali semula kepada kehinaan. Ya, lama raja'ta ila razail. Sebab tu pintu kamal kalau dibuka. Sebab tu kita cari pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Susunan dia apa? Kena bersungguh-sungguh melakukan perintah dia. Apabila kita bersungguh dalam melakukan perintah dia sehingga dapat kemanisan, itu dia punya tertib dengan dia. Mengerjakan perintah Tuhan dengan ikhlas dalam apa bentuk dan sungguh-sungguh, maka dia akan dihadiahkan pertama apa? Kemanisan, lazah. Sebab tu dalam ibadat kita kena semak, kita ibadat selama ni dapat tak kemanisan. Ya, apabila dapat kemanisan, dia akan pergi yang kedua. Iaitulah dia akan dapat apa? Iaitulah kerinduan, ishkun. Dan bila dapat kerinduan, barulah dibuka rafa'tul hijab. Itu dalam keadaan sufi dan tarikat dia begitu. Dia zikir dengan sungguh, jaga ada adab zahir dan batin dia, maka dia akan dihadiahkan round pertama ialah halawatul zikr, kemanisan dulu. Lepas tu kita cek amalan kita buat, zikrullah, baca Quran, sembahyang dan segala ibadat. Kita cek kita buat tu ada tak kesan rohani kita, kemanisannya, halawah. Kalau ada, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada, bermakna kita sedang mengalami satu masalah kesakitan rohani. Sebab makanan yang lazat tidak ada melainkan makanan lazat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanan paling lazat. Kalau sekiranya makanan yang lazat tidak kita dapati, bermakna kita bermasalah. Ya, kita ada masalah. Benda sedap tapi kita tak rasa kesedapannya. Ya. Sebab tu Imam Tariqah Ahmadiyah Sayyidi Ahmad Ibn Idris, dia mengatakan apa? Akbarul ghida'in. Ya, itulah apa? Makanan yang terpenting, terbesar sekali lin nafs, bagi jiwa rohani manusia adalah zikrullahi ta'ala. Itu makanan paling besar, makanan paling penting, paling lazat, ya, ialah zikrullah. Dan semua ibadat ada makna di dalam tu. Sir, apa dia? Zikrullah. Kita semayang, tujuan dia tu untuk menghadap. Aqimis salat li zikri. Dia akan kamu akan semayang, tujuan untuk mengingati dan menghadap kepadaku, Tuhan kata. Dan itu ibadat yang lain. Jadi bila dia tepat menghadap, dia akan diberikan halawah, kemanisan. Bila diberikan kemanisan, dia speed lagi, dia sungguh lagi bersihkan, maka diberikan akan halawah, kemanisan lagi. Ya, kemudian diberikan akan kerinduan. Bila rindu, baru rapatul hijab. Bila rapatul hijab, sirtu mu'aliman, akulah guru mengajar dia. Itu syarat pada ilmu laduni yang diberikan. Ya. Jadi sini rafatul hijab dibuka. Di sini diibarat palau fatahah, dibukakan. Maka bila dibuka, bila seseorang tu dapat kerinduan yang kuat dengan Tuhan. Kerinduan itu dapat daripada mana? Datang daripada kemanisan. Kemanisan itu datang daripada mana, Tuhan susunkan? Daripada kesungguhan. Siapa yang bersungguh dalam semua ibadat, zikrullah, ibadat itu ibadat dia buat sungguh-sungguh ikhlas, maka dia akan dapat, ya, kemanisan, kemudian keasyikan dengan Tuhan, kemudian baru futuhat dibuka. Sini dibuka. Walau fatahalaka babal kamal, kalau telah buka bagi kamu pintu kesempurnaan imannya, marifatnya, lama raja'ta ila razail, dan saya takkan pusing kepada kehinaan. Kehinaan apa? Maksiat, mungkar. Sebab itu kalau dibuka pintu taat sebenarnya, dia kenal siapa Tuhannya, dia tak akan berpusing. Kalau dia berpusing, mana dia belum sampai kamal, kesempurnaan itu boleh dapat. Kalau dia dapat, confirm dia tak akan pusing. Siapa yang kenal Tuhan dengan sebenar kenal, nasai dia tak akan lupa akan Allah. Dia akan kasih yang cukup kuat, rindu yang cukup kuat kalau dia kenal.
Ya, masalah kenal tu tak berapa tu masalah. Ya, kenal begitu tu yang kurang. Ya, kalau kenal baru dia boleh tumpuan. Ya, dan dia akan rasa kecintaan. Sebab jiwa manusia dia kasih, dia minat, dia suka, dia jatuh hati pada benda apa? Benda yang paling hebat. Ya. Benda paling hebat, paling cantik, paling lawa, paling mahal, kualiti paling tinggi, semua paling hebat. Ya, hati manusia akan jatuh. Barang yang paling mahal ke yang paling murah manusia suka. Jenama yang terbaik ke atau yang tak ada nama, itu semua dia nak yang baik. Sama ada bentuk makanan, ya, bentuk perhiasan, bentuk kenderaan, rumah tangga, semua dia nak benda paling hebat. Ya, itu sikap naluri manusia. Tapi kalau kita beri benda yang hebat dengan tak hebat, dia ambil tak hebat, itu kan manusia, itu binatang ni. Satu permata, permata zamrud atau permata delima, sebiji harga dia 500,000. Besar buah jagung, cantik dia, kita gaul dengan jagung, kita bagi ayam makan. Agak-agak ayam makan tak permata. Dia makan jagung ke dia makan permata? Dia makan jagung, permata tak ambil sebab dia tak kenal. Kalau dia kenal, dijual permata tu, dia boleh susun jagung sampai Singapura. Ya, bahawa dia tak kenal. Benda yang mahal bila tak kenal, dia tak jatuh hati sebab tak kenal. Kalau dia kenal, oh, itulah insan. Bila dia kenal siapa dia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Adapun makhluk bersifat dengan segala kekurangan. Tapi kenapa hati dia jatuh dengan benda kurang, tidak pada benda yang hebat? Itu masalah. Sebab penglihatan dia kurang kenal. Sebab tu mengenal Allah ialah dasar yang paling besar. Uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalq. Aku kasih aku dikenal. Sebab aku jadikan manusia supaya dikenal akan aku. Kalau dikenal sebenar kenal, nasihah dia akan tunduk setunduk-tunduk kepada Allah. Dia akan berpegang sekuat-kuat syariat Allah Ta'ala. Ya. Ini dia kata dia kenal Tuhan, lepas tu tak semayang. Itu kan kenal. Ada ilmu macam tu, ilmu terbalik kan. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya, orang lagi kenal lagi rapat, lagi kenal lagi taat, lagi kasih. Itu dia. Punca sekarang apa? Cari kamal, kesempurnaan. Satu. Yang kedua, ara'aita man futiha laka babal qasr hal yarji'u ilal mazadil. Adakah engkau melihat orang yang dibukakan bagi pintu istana? Ya, pintu istana dia buka, sultan buka. Adakah mahu kembali semula ke tempat buang sampah? Ya, maknanya apa? Daripada tempat yang tak elok, dia buka pintu istana, dia tak nak balik kan? Maknanya apa? Dia tahu, dia berhenti menilai dengan sebab pengetahuan. Sebab pengetahuan amat penting supaya dia tahu dan dia kenal siapa Tuhannya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, law fataha laka babal unsi bainaka wa bainahu ma talabta min ta'an ma talabta man ta'nasu bihi walau ikhtaraka lirububiyyati ma qata'aka anhu walau karumta alaihi ma ramaka li ghairi. Allah. Ini kalam wali-wali ni, Syekh Ta'ilah wali besar. Kitab yang masyhur lagi apa? Hikam. Semua kitab dia. Ini kalangan ni. Lau fatahalaka babal uns. Sekiranya Allah Ta'ala membuka kepadamu pintu makamul unsi, pintu kemesraan. Ya. Kita cek balik hati kita ada dalam mesra atau tidak dengan Allah Ta'ala. Hati kita ada tidak mahabbah, kerinduan dengan Tuhan. Kalau tak ada, bahaya besar. Hati kalau tidak disangkutkan dengan Tuhan dari segi kejinakan, kemesraan, ya, kasih, rindu, maka kedudukan dia amat bahaya. Lebih bahaya pada telur ujung tanduk tadi. Ya, kalau tak ada kalbi, Allah tak nak lain, dia nak kalbi kita tu. Dia suruh kalbi itu menghadap. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakinna Allah yanzuru ila ma
fi qalbikum. Allah Ta'ala tak tengok luaran kita je, dia tengok yang dalam. Maksud dia apa? Yang dalam tu benda paling berharga. Nilaian ibadat last sekali semua dalam. Ada ikhlas tak? Dia buat ibadat hebat, tiba-tiba ada ikhlas, tak tolak. Bila ada ikhlas, dia bercabang riak, ujub, semua menyebabkan kualiti tu habis. Jadi kualiti ibadat dia tak situ. Sebab tu jaga ilmu roh atau ilmu sir ni ilmu yang sangat penting. Ya, sehingga Quran letakkan perbezaan ahli syurga dan sebaliknya ialah qalbi. Ya. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya dapat kejayaan mereka yang menyucikan qalbi ini. Wa qad khaba man dassaha, dan kecelakaan orang yang mengotorkan qalbi ini. Bersih yang pertama dengan iman, yang kedua bersih daripada kasad ni, bahawa ditujuinya Tuhan itu, dan ketiga dari segi apa? Ta'alluq, ialah keasyikan hati dia sebagaimana disebut di sini. Sekiranya Allah Ta'ala membukakan kamu pintu kemesraan, ya, di subuh ni kita apa? Futuhat. Apa makna futuhat? Pembukaan demi pembukaan. Atas dibuka babul kamal, di bawah ni kita babul uns, makam kejinakan. Hati mesra dengan Tuhan. Antaramu dan antaranya, antara Ta'ala, pasti engkau tidak mencari orang lain untuk bermesra dengan. Faham ni kemesraan ni tuan-tuan ni? Ya, terperasan atau tidak ni? Kemesraan ialah sifat qalbi, kejinakan hati, mesra, rindu, kasih, mahabbah, tu semua benda mahal tu. Ya, semua benda mahal. Sifat qalbi sifat mahal, kerinduan, keasyikan. Tiba-tiba kita beri kat siapa tu? Kita beri pada makhluk, habis rosak. Kita beri kat dia. Ya, kena beri kepada Tuhan. Barulah mana dia akan dapat berbagai-bagai kurniaan yang besar, futuhat, ya, fuyudat, limpahan dan sebagainya. Baik, sekarang macam mana kita nak proses ni? Nak proses kalbi kita biar dapat benda tu. Jadi sekarang maklumat yang kita dapat, maklumat kalau dibuka begini jadi dia, kalau dibuka macam ni jadi dia, kalau ditutup bahaya gitu. Persoalan macam mana nak dapat? Bayu nak tak sebut di antara perkara yang besar untuk menuju ke arah itu, terbukanya pintu qalbi kita. Ma nafa'at qalb mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Dua perkara besar nak proses, dua perkara. Ma nafa'al qalb, tidak ada satu benda yang terlebih memberi manfaat kepada qalbi kita untuk dijadikan, makna dibersihkan betul-betul sampai kepada asal dulu datang. Dulu asal dia kenal Tuhan kan. Alam zarri alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua kata bala. Makna dia kenal. Sebab itu musuh tak ada, nafsu, syaitan, dunia semua tak ada, dia bersih. Mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Pertama uzlah, yang kedua masuk dalamnya midanul fikrah, medan memberikan tafakkur. Berarti kalau kita tengok penurunan wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bila 40 hari Rasulullah ke Gua Hira, ya, mengasingkan diri, membuat pembinaan dalaman, baru datang wahyu turun. Jibril datang memberi isyarat kepada kita apa? Pengosongan kalbi memerlukan ruang pengasingan. Nak beri tumpuan kena asing di. Batu ulama dia buat suluk dan sebagainya, semua ikut sunnah Rasulullah SAW, bukan dibuat apa sembarang kan? Baik, satu benda penting kita nak bincang. Masjid kan, surau, ada musyarat penting, ataupun pejabat jabatan dia ada musyarat penting, ya, dia buat musyarat kat mana tu?
kat kedai kopi ke kan. Mana kita buat mesyuarat khas ni. Kerana kat kedai kopi order teh pun tak boleh. Dia mesti ada bilik mesyuarat. Ya, bilik mesyuarat. Kalau mesyuarat khas pula dia kunci dan jawatan kuasa penting ni sana. Dewan harian ni. Bapa nak beri tumpuan benda besar mesti suasana tu ada. Suasana tu ada. Ya, suasana bi'ah al-mulaim. Suasana yang melazimkan dia tu boleh fokus benda tu. Sebab tu Rasulullah SAW mengarahkan kalau kita buat rumah, Rasulullah suruh buat satu bilik, ya, ghurfah, bilik untuk khalwah. Sebab tu tuan-tuan guru, ulama-ulama dulu dia ada benda ni. Dia Kelantan di Terengganu Fatani. Bila habis saja dia kuliah malam-malam aja dia masuk tu bilik, nak proses diri sendiri lah, nak muhasabah, nak apa, nak menghadap ke Tuhan, ada fokus. Sebab bila masuk bilik, ya, kunci dia dengan Tuhan yang menghadap, tak ada gangguan lain. Itu cara-cara ulama-ulama dulu. Ada setengah tu lagi dahsyat, kalau nak ihya dia gali lubang model. Dia buat kubur betul-betul dia kubur. Ya, bila dia rasa hati dia keras dia baring dalam kubur tu dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang menyuntik penyesalan ahli kubur. Ya, dia minta balik, ya Allah kembali kami ke dunia kami, nak dia baca ayat tu, dia bagi bawa kesan hati. Sebab nak obat qalbi, yang obat qalbi, dan qalbi bila dia sihat dia berlazat dengan Tuhan. Kalau qalbi tidak reti berlazat dengan Tuhan, qalbi itu ada masalah. Ya, sebab tu dia nak kemanisan, babul uns, pintu kejinakan dengan Allah Ta'ala. Bila dia asing diri, maka masuk dalam midanul fikrah, medan menjalankan fikrah, pemikiran dan tumpuan qalbi. Pertama apa? Kita fikir antara apa? Az-zunub. Itu proses pertama ni. Kita kena imbas balik segala dosa, maksiat, mungkar yang kita lakukan, kemudian kita basuh. Turun pertama, 3 benda perkara dalam uzlah, dalam penghasilan. Bertaubat, istighfar sungguh-sungguh. Yang kedua, nak dapat kejinakan ni, ialah mengenang segala ni'amillah, nikmat-nikmat Tuhan. Daripada kita lahir sampai sekarang ni banyak nikmat sehingga tak terkira. Sebab insan tu diperangaikan, jubilatil insan yuhib ila man ahsana ilaih. Diperangaikan manusia, dia kasih, dia jatuh hati pada orang yang suka membantu, membuat baik, ihsan wardi. Manusia perangai begitu. Oh, dia buat baik kita dulu, dia bantu kita, ya. Maka kita tanya, siapa lebih daripada Allah Ta'ala dalam hal ini? Siapa yang lebih membantu selain Tuhan? Siapa yang beri nikmat paling besar lain Allah Ta'ala? Tak ada. Semua dia kata. Situ kita nampak betul al-mun'im al-hakiki huwa Allah. Sampai dia akan kembali, ia telah bernikmat dengan al-mun'im, bukan dengan nikmat, tapi dengan Tuhan. La yatimun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan dia mengenal pemberi nikmat tu. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, orang kalau cerdik, kalau hantar kita hadiah kan, contohnya apa? Musim buah durian. Dia ada ladang durian 10 hektar. Dia bagi rumah kita sebonet, dia bagi dan Musang King dia hantar kat rumah kita. Kita buka, ada kereta tu buka terus makan dah. Kita tuan dia tu yang angkat dulu. Ya, jemput-jemput naik-naik dulu, kita jamu dia kan. Nak balikkan salam berilah sikit. Dia hantar sebonet tu, tu beratus harga. Dia salam dia. Ya, kalau orang tak cerdik macam hantar buka-buka dia makan, tuan tu ajak naik kan. Tuan kata inilah awalan wa akhiran. Yang kau harap kau hantar lagi. Maknanya kita tackle Tuhan. Sekarang nikmat kita beringat baru kenal, Masya Allah, besarnya kurnia Tuhan. Di situ kalbi dia akan mula rapat, mula berjinak kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kedua. Kemudian fikir yang ketiga apa? Menumpukan perhatian, menafikan wujudan yang lain yang sebenar, melainkan dia. Bahawa dia akan dapat pembersihan, uns, kamal, ya, makamul unsi, makamul apa? Makna penjinakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara ini. Sebab tu disebut di sini natijah. Kalau dibuka, persoalan nak buka tadi tu. Ya. Kalau dibuka dia, jawab dia ma talabta man ta'nasu bih.
hati kamu takkan lagi berjinak pada yang lain, sebab dia paling hebat, dia segala-galanya, dia pemberi, dia pengawal, dia segala-galanya, ya. Allah Karim. Jadi kalau kita cari kemesraan dengan lain bermakna apa? Dia belum masuk dalam maqamul unsi, ya. Sekiranya Allah SWT memilih engkau bagi rububiyah, ya, maknanya memasuk kita dalam makam mengenali akan ketuhanan yang sebenar, pasti dia tidak memutuskan engkau daripadanya. Sekiranya engkau memuliakannya, pasti dia tidak menolak engkau kepada selainnya. Ini 2-3 perkara besar. Itu bila dibuka maqamul uns, dia tidak akan berpusing hati pada lain. Kalau dibukakan mengenali akan ketuhanan dia dengan sebenar, dia tidak akan memutuskan maknanya daripada yang lain. Dan kalau dimuliakan insan tadi, maka ketiga itu dia tidak menolak engkau kepada selain, makna dia berada dalam bantuan rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman arif billah, ya. Dan tengok satu lagi dia ni. Allah. Iza azala anka mahabbata makhlukin fafrah biha fi fafrah fahaza min inayatihi bika wala takunu ma'siyatun illa wazzullu ma'ah afata'sihi wa yu'izzuka. Iza azala, apabila Allah SWT mencabut perasaan kasih terhadap makhluk daripada hati engkau, maknanya rindu kasih itu Tuhan cabut daripada makhluk, dihantar dibagi kat dia, kerinduan dengan dia, maka hendaklah bergembira, kerana ia adalah bukti Allah Subhanahu Wa Taala mengambil berat tentang engkau. Itu menandakan kita dapat inayah, bantuan daripada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tutup, maka hati dia akan bergembira seronok dengan makhluk. Dengan Tuhan dia tak terbuka, itu bahaya besar. Sebab tu Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Daud, waqad auhallahu ila Daud alaihissalam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Wahai Daud, sila sampaikan kepada orang yang siddiq hati dengan aku dua perkara. Pertama, bi, dengan aku, falyafrahu, naklah mereka gembira. Dia getih membentuk kegembiraan, rindu kasih dengan Tuhan, ya. Ini cari intan, kalau tak dapat ni bahaya besar, rugi besar kita. Wa bi zikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah mereka bernikmat. Ya, kita bernikmat tu, kita lazzatul zik, kita zikir, kita tengok ada tak nikmat, berasa tak kemanisan. Kalau belum lagi, kita menangis banyak minta dengan Tuhan, ya. Itu intipati dan taat, maknanya sampai peringkat dia dapat kemanisan. Lepas kemanisan, keasyikan. Lepas keasyikan, baru futuhat akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dan hendaklah kau bergembira, kerana ini adalah bukti Allah SWT mengambil berat tentang engkau. Tidak akan berlaku maksiat kecuali ada bersamanya kehinaan. Tidak akan berlaku maksiat, la takunu maksiyah illa wazzullu ma'ah. Tuhan rangkaikan kehinaan dalam melakukan kemaksiatan. Adakah masuk akal engkau menderhakanya sedang dia memuliakan engkau? Mana masuk akal? Kita derhaka dia mulia tak? Tuhan tak memuliakan orang yang menderhaka dia, bahkan dia memuliakan orang yang mentaati dia. Makna kemuliaan ada dalam taat, ya. Kehinaan ada dalam maksiat. Wilayah ada dalam qalbi arif. Itu 3 dalam 3. Tuhan simpankan 3. Dalam taat ada kemuliaan dan keridaan dia. Dalam maksiat ada kehinaan dan kemurkaan dia. Dalam qalbi arif yang dipancarkan nur ma'rifah, dia ada apa? Maqamil wilayah. Itu dia antara apa? 3, dia masukkan dalam 3 perkara. Jadi disebut di sini
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kita babul kamal wa babul unsi, babul ishq dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah jalan untuk sampai kepada pengenalan yang sebenar dengannya. Kemudian summa qal kalla faqad urbital iz ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Alhamdulillah. Subhanallah.